Segenap penyembahan kami kepadamu. 主，我们来到面前， Berkenanlah Tuhan dan terimalah segenap puji-pujian kami. 主，你接纳我们所有的赞美， Biarlah Tuhan sendiri disukakan, disenangkan dengan kata-kata yang kami ucapkan pagi hari ini. 愿你心中喜悦，接纳我们所有向你所倾 Dan 诉。 sebentar kami akan bersama membaca merenungkan firman-Mu. 接下来我们要思念你自己的话语， Tolonglah setiap kami ya Tuhan, 你帮助我们每一个人， untuk dapat memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. 好让我们听得清楚，把你的话牢记，同时施行在生活当中。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 祷告奉靠主耶稣基督的名求。 Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 早安，弟兄姐妹们。 Bulan Juni adalah bulan keluarga di dalam gereja Gloria. 6月份我们的主题主要是讲家庭的， Karena itu sepanjang bulan ini kita akan terus membahas mengenai tema-tema keluarga. 这一个整个月份我们所讲的主题都围绕着家庭的。 Nah, kecuali minggu lalu. 那么除非是上个礼拜， Karena minggu lalu bertepatan dengan hari Pentakosta, kita membahas soal turunnya Roh Kudus. 因为上个礼拜是圣灵的是五旬节，所以我们讲的主题是讲到圣灵的工作。 Tapi mulai hari ini dan 2 minggu ke depan, kita akan bahas tema-tema mengenai keluarga. 那么今天我们所讲的主题就是回到了讲到家庭。 Nah, minggu ini kita memulainya dengan membahas didiklah anakmu. 今天我们所围绕的主题就是说如何教养孩童。 Mari Bapak Ibu kita membuka Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. 我们打开圣经《生命记》的第6章4至9节。 Perikop ini merupakan dasar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. 今天所讲的，我们就是讲从主的话语的里面，我们听从主的教导。 Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-9. 生命记的第6章4至9节。 Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya ajak kita membacanya bergantian. 我们来起印的方式来念。 Saya ayat 4, Bapak Ibu sekalian ayat ke-5, seterusnya sampai ayat 9. Dan kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia saja. 我们就用印尼文来念。 Ulangan 6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sampai di sini pembacaan firman 我 Tuhan. 们读经就到这里。 Bapak Ibu sekalian, mendidik anak bukanlah sebuah proses yang mudah. 教养孩子不是一个容易的过程， Bukankah demikian Bapak Ibu sekalian? 岂不是这样的吗？ Mendidik anak bukanlah satu hal yang mudah, tetapi justru satu proses yang sulit. 不是一件容易的事情，是一个艰难的过程。 Apalagi saat kita mencoba mendidik anak kita itu dengan baik dan benar. 何况我们所认为的是最好的，要教导他们。 Saya coba membaca beberapa buku dan bertanya kepada beberapa orang tua. 我也念了许多的参考书，也访问过一些年长的。 Nah, apa yang sebenarnya membuat mendidik anak begitu sulit? 是否教养孩子真的是那么艰难的吗？ Ada beberapa jawaban yang saya simpulkan ya dari buku maupun dari jawaban para orang tua. 我从他们的访问当中，或也有的是从书籍的里面，那么我做了一个总结。 Nah, nomor 1 mengatakan anak tidak suka dididik. 因为孩子不愿意受到管教， Orang tua mungkin suka mengajar, mengarahkan, tapi anak secara pribadi tidak suka untuk dididik. 家长都想引导他们，但是作为孩子，很多的他都有悖逆的心态，不愿意受到引导。 Lalu yang kedua, karakter setiap anak berbeda-beda. 还有他们的孩子们的各自的性格不同， Karena itu perlu cara yang khusus untuk mengajar, untuk mendidik anak per anak. 因为每一个不同的性格的孩子要用不同的
教育的方法来引导他们。 Lalu yang ketiga, sulit karena orang tua perlu berkorban untuk mendidik anak mereka. 因为在教养孩子的过程中，父母要付上很大的代价。 Nah, kita tahu bersama ya, pada waktu kita mendidik seorang anak, kita perlu mengorbankan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, juga uang kita. 当我们在教养孩子的过程中，需要我们花我们的精神、我们的力量，还有金钱、时间都要消耗在这里。 Dan yang membuat terkadang lebih sulit Bapak Ibu sekalian, setelah begitu banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk mendidik anak, anak itu justru mendatangkan kekecewaan bagi kita. 但是最糟糕的是，虽然付上了这一切的代价，孩子所表现出来的跟我们所期待的，让我们失望。 Anak itu bukan mendatangkan sukacita, tapi justru membuat kita jadi sakit hati dan bahkan putus asa dalam 所带 mendidik 来的 mereka. 果效，并不是让我们做父母的感到喜乐，甚至感到伤心、感到失望。 Saya menemukan sebuah video di internet 我从那 internet 那边看到了一段的这样的一个， yang menggambarkan sulitnya mendidik anak. 他就讲述了如何教养孩子过程中的艰难。 Video ini diambil di sebuah meja makan daripada sebuah keluarga ya, mungkin di Taiwan atau di China. 这可能是在中国或者是台湾的这个一个故事。 Nah, mari kita coba lihat bersama-sama videonya. 我们试着从视频上来看。 Ya, sampai situ videonya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian betapa sulitnya ya mendidik anak ini. 我们看见教养孩子不容易， Sudah dimasak makanan yang enak, yang banyak, disuruh makan nggak mau makan. 有许多好吃的菜摆在那边，他们不愿意吃， Maunya nonton TV.
但是他们要选看电视， Dimarahin karena nonton TV, malah balas marah ya. 那么叫他不看电视，他们就生气。 Sampai akhirnya mamanya mau dilaporin ke polisi kalau nggak kasih dia makan ya. 如果他说不给他吃饭，他要报告警察。 Nah Bapak Ibu sekalian, saya bayangkan ya, dalam situasi seperti ini, kalau cuma sekali direkam, lihat anak kita bertingkah seperti itu, masih lucu ya. 如果就一次，好像从这个把它录下来看的有点有 Tapi 趣 kalau。setiap hari mau makan, berantem dulu begitu, wah ini sudah tidak lucu 每一 lagi. 天都有这样的事情重复的出现的时候，一点都不有都 Saya 没有 bayangkan 趣 kita 味。 pasti menyerah, angkat tangan, frustasi. 我们会觉得无能为力了， Rasa pengen anak ini mungkin ya kita banting atau kita buang kemana ya. 可能生气的要想把他赶出去。 Nah Bapak Ibu sekalian, tapi inilah realita ya di dalam kita mendidik anak-anak. 其实这都是实实在在的例子， Sulit, 很艰难， tidak semua anak penurut. 不是所有的孩子都很顺从， Nah karena itu juga akhirnya ada orang-orang termasuk orang Kristen 也包括基督徒在内。 memutuskan untuk tidak mau menikah atau tidak mau memiliki anak. 有的就选择了单身生活，或者是结婚也不想生孩子， Atau bahkan menyesal sudah punya anak. 或者已经有了孩子感到了很不好受。 Orang-orang ini berpikir hidup saja sudah sulit, nah ini ditambah lagi mendidik anak, betapa sulitnya. 那都觉得现在生活已经很艰难了，再加上孩子是难上加难了。 Bapak Ibu sekalian, kita semua ya tentu bisa mengalami hal yang sama. 我们想，我们当中的都有这样的经历， Kita pun bisa terjebak dalam rasa frustasi dan kelelahan dalam mendidik anak kita. 在这样的孩子的教养过程当中，我们会感到疲乏困倦。 Namun pagi hari ini saya ingin mengabarkan satu berita baik untuk kita semua. 那今天我要把一个好信息带给大家， Bahwa Tuhan mampu memberikan penghiburan dan kekuatan yang kita perlukan dalam mendidik anak kita. 神把他自己他教养孩子的方法告诉了我们。 Bahkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan melampaui semua penghiburan dan kekuatan yang ada di dalam dunia ini. 神的教导安慰带给我们超过这个世界所给我们的一切的方法。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa ya mulai capek, mulai putus asa mendidik anak kita, 可能我们当中已经感到困倦了、感到失望的人， seharusnya kita bukan menyerah tapi kita mencari Tuhan. 这个时候正是我们寻求主的时候。 Kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa, 我们可以借着祷告，我们来亲近神， menyerahkan semua pergumulan kita, 把我们所有的艰难、我们的挣扎告诉主， dan juga menyerahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan. 把我们的孩子交托在神的手中。 Saya percaya Tuhan akan mendengar dan memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. 我们想主会听我们的祷告，也会赐给我们力量。 Dan juga bukan cuma berdoa, kita bisa datang kepada Tuhan dengan membaca, merenungkan firman-Nya. 我们不单单是借着祷告，我们也看主自己的话语，从圣经里面我们得到坚固。 Melalui firman Tuhan, Tuhan mampu untuk merubah cara pandang kita tentang mendidik anak. 神有他的办法，他能够开我们的心窍，让我们能够从困境当中走出来。 Tuhan mampu untuk membawa pandangan kita untuk menilai proses pendidik anak itu adalah sesuatu yang indah dan baik. 在神的眼中，我们教养孩子是一个非常重要的责任，但也是一个美好的工作。 Karena itulah Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan lihat ya, soal mendidik anak ini dari firman Tuhan. 我们从神的角度来看，如何的来教导孩子。 Kita secara khusus melihat dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ke 9. 我们从生命记的第4章到4节到9节来看。 Sebenarnya apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui mendidik anak? 到底神在这里告诉我们如何的办法来教养孩子呢？ Yang pertama Bapak Ibu sekalian, 首先， dari Ulangan pasal 6 ayat ke-7, Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa mendidik anak adalah perintah tanpa syarat. 告诉我们，我们教养孩子是没有任何的这样的条件。 Nah, saya ajak kita memperhatikan Ulangan 6 ayat 7. 第7节， Di sana dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. 他说也要殷勤的教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。
Bapak Ibu sekalian, bagian firman Tuhan ini mengatakan, memerintahkan Israel untuk mendidik anak mereka. 在这里，神命令以色列的百姓要用这样的方式来教导孩子， Mengingatkan anak mereka terus-menerus tentang Tuhan. 为着他们要不断的殷勤的教导孩子。 Nah, mereka diminta untuk mengingatkan anak mereka bahwa Tuhan Yahweh itu satu-satunya Allah. Jadi jangan menyembah Allah yang lain. 告诉他们，神耶和华是他们独一的真神，唯一的神，不可敬拜其他的偶像。 Orang Israel juga diminta untuk mengajarkan kepada anaknya bahwa Tuhan Yahweh itu yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. 告诉他们，耶和华是拯救他们的神，他们从为奴之家，从埃及把他们带出来。 Mereka juga harus mengajarkan bahwa Tuhan memberkati hidup mereka dengan kecukupan materi. 告诉他们，神是如何的供应他们，喂养他们。 Nah, karena itu mereka sebagai anak-anak Israel harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa mereka. 让他们明白这一切神的恩典在他们身上的时候，以致他们能够尽心尽意尽力的爱耶和华。 Mereka juga harus mematuhi semua perintah dan hukum Tuhan. 他们要听从耶和华主所吩咐的一切律例典章。 Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita perhatikan ya, perintah Tuhan ini, 我们来注意看主的命令是什么呢？ kita melihat bahwa perintah ini diberikan dengan tanpa syarat. 他告诉我们，这个是没有无条件的教养。 Tuhan tidak mengatakan didiklah anakmu kalau anakmu itu penurut. 他没有说你那个教养孩子，这个孩子一定就是一个很顺从的孩子。 Didiklah anakmu jika anakmu baik, 如果你的孩子是一个很好孩子，你就去； atau didiklah anakmu jika dia tidak membuatmu capek. 如果你的孩子出来不会惹你麻烦，不会让你困倦的这样的孩子，你去教导他。 Tuhan meminta orang Israel untuk mendidik anak mereka tanpa syarat. 他教导他的子民教养孩子的时候是没有任何附加的条件。 Nah, Tuhan sungguh luar biasa adil, Bapak Ibu sekalian. 我们的神是一位公义的神。 Kalau kita melihat Keluaran pasal 20 ayat ke-12, 如果我们来看出埃及记里面所记 di 载 sana 的， Tuhan memerintahkan untuk setiap anak-anak Israel menghormati ayah dan ibu mereka. 在那边主也教导孩子们要孝敬父母， Dalam perintah itu pun tanpa syarat. 也是没有任何附加的条件。 Artinya setiap anak Israel harus menghormati orang tua mereka walaupun orang tua mereka itu jahat. 就是说，作为每一个作为孩子的，要孝敬他的父母。虽然他的父母有的可能不是很好的父母， Nah, sekarang di dalam kitab Ulangan Tuhan memerintahkan untuk setiap orang tua untuk mengasihi anak mereka juga tanpa syarat. 现在在生命记里面，我们的神又告诉了以色列的孩子们要，做家长的要殷勤的教导儿女们，也是没有任何附加的条件。 Saudara sekalian, Alkitab dengan sangat jujur dan jelas ya, menceritakan bahwa ada memang anak-anak yang sangat sulit sekali dididik. 是的，有的孩子实在是很难来管教的， Bahkan ada anak-anak yang memang jahat sekali terhadap orang tuanya. 有的甚至那个孩子对父母的态度非常的恶劣。 Tapi kita lihat juga dalam Alkitab, tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Alkitab tersebut tetap dapat mendidik dengan sabar, menerima anak mereka tanpa syarat. 但是我们看到圣经里面的许多的大的人物，他们教导孩子也没有任何附加的条件，仍然是细心的教导。 Nah, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian adalah Raja Daud. 那个圣经里面有大卫这个例子。 Nah, kita tahu bersama Raja Daud itu adalah seorang raja yang teragung, terbesar di dalam kerajaan Israel. 在以色列当中，那个大卫是一个很尊荣的王。 Sampai sekarang pun orang Israel memimpikan negara Israel atau kerajaan Israel itu kembali bangkit seperti zaman Daud memerintah. 直到现在，他们还是盼望着有那样的一个盛世，就像大卫那个时候的尊荣的那个王。 Namun di tengah-tengah keagungan Daud, keluarganya, anak-anaknya bukanlah anak-anak yang baik. 但是像那样的一位尊荣的王，他的孩子也不是都是顺从的孩子。 Anak-anak Daud banyak membuat masalah. 他的孩子当中也许多的有很多的事情， Ada yang memperkosa saudarinya sendiri, 有的他们甚至奸淫了自己的妹妹， ada yang membunuh saudaranya. 有的是杀了自己亲生的兄弟。 Nah, saya mau menceritakan satu anak Daud yang menurut saya memang sangat jahat sekali terhadap Daud ya. 我介绍其中的一个他的孩子。
Nah, yaitu Absalom. 就是亚撒龙。 Nah, Absalom ini diam-diam ingin berambisi menjadi raja Israel. 因为那个亚撒龙有野心，想成为以色列的王。 Nah, karena ambisinya tersebut, dia mulai merencanakan dengan cerdik cara untuk merebut kerajaan Daud. 因着他的野心在他的心中作祟的时候，他就想争取他的王位，把他的父亲推下。 Nah, Absalom mulai dengan mendekati para rakyat, mencari perhatian mereka dan meminta dukungan mereka. 于是他就是跟那些的大臣百姓们亲近，他的动机不是单纯的，乃是要想买那些人的心。 Lalu dia juga mengambil penasihat-penasihat terbaik Daud untuk menjadi penasihat dia. 然后呢，他就从他的父亲的许多的教导当中，把他来教导那些百姓，用很温柔的话对待那些百姓与大臣们。 Dan setelah dia siap dengan pemberontakannya, dia melawan Daud, dia menantang dan ingin membunuh Daud. 他就想他能够创位的，要执行这个创位的计划的时候，能够得到许多人的支持。 Bahkan karena pemberontakan Absalom ini sangat besar, sampai Daud dan pasukannya harus keluar dari kerajaannya. 那个叛乱的那个事派非常的盛大，以致以致大卫与他的臣民们都要离开那个京城。 Daud dan pasukannya melarikan diri, bersembunyi di gua-gua ya, seperti binatang. Mereka ketakutan, 那个时 lari. 候，他与他的宗臣们都跟着他的，都是躲在那个荒山野岭的山洞里。 Nah, 山 satu 洞里面 kali Daud merencanakan untuk kembali merebut kerajaannya. 当他想要回到那个王宫的时候， Dia merencanakan sebuah serangan juga ke dalam kerajaan. 他就想攻取那个到京城去了。 Nah, namun Bapak Ibu sekalian yang sangat indah di dalam Alkitab ya dikatakan, 但是圣经里面记载了这一段很美丽的事情。 Daud ini memberikan sebuah perintah kepada prajuritnya. 他对他的士兵们说 Kita serang kerajaan Absalom.：“ 你们在攻击这个来击败这个亚撒伦这个的叛逆的这个事件。” Tapi dia berpesan, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. 但是你们在这个跟他们征战的时候，你们为了恩待我的缘故，你们要绕过那个亚撒伦，不要 Nah, 把亚 maksud 撒 Daud 伦给杀了 apa?。Kita akan memang berperang, kita akan membunuh orang, tapi tolong lindungilah Absalom karena dia anakku. Jangan sakiti dia. 虽然要去镇压这个的叛乱的这个事件，要杀死许多人，但是你们为了恩待我的缘故，你就放过我的儿子亚撒龙。 Ketika tentara Daud berperang melawan Absalom lalu pulang kembali ke markas Daud. 当他们回来的时候，就把这个的在战场上的这个情况报告给大卫。 Nah, Daud bertanya kepada prajuritnya, 那么就问他的士兵们， selamatkah Absalom orang muda itu? 那个年轻人亚撒龙平安吗？ Dia tidak bertanya bagaimana hasil perang, menang atau kalah. 意思是说他所关心的还不是这个胜败放在最主要，是问 Berapa 他的儿 prajurit 子 kita 这个 yang 平安， mati? 有多少的士兵死亡？ Nah, dia tanya, anaknya ini bagaimana? 他就问我的孩子亚撒伦 Selamat atau tidak? 他平安吗？ Dan ketika diberitahu oleh prajuritnya bahwa Absalom sudah mati, 当他的士兵告诉他说亚撒龙已经死了， nah dengan menangis ya, dengan suara nyaring, 那个时候那个大卫王放声痛哭， Daud berkata, anakku Absalom, anakku, anakku, Absalom. 他就哭着喊着说亚撒龙，我儿亚撒龙。 Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. 我愿意为你而死。 Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pembaca ya mungkin kita heran sama Daud. 可能我们念到这一段经文的时候，我们感到很奇怪， Kok bisa Daud ini memperlakukan Absalom demikian 为 baiknya? 什么他对他的儿子这么的恩慈？ Seolah-olah Absalom ini anak yang berbakti, anak yang cinta Daud. 他不是一个孝敬的父母，他是一个悖逆之子，是一个篡位的孩子。 Padahal di antara semua anak Daud, Absalom ini yang paling jahat, yang ingin membunuh dia. 其实在他所有的孩子当中，亚撒龙是最狠毒的一个。他的定义不单单是叛乱，而且他已经定义要杀他的父亲。 Nah, kenapa Daud bisa melakukan hal tersebut? 但是为什么大卫的反应是这样的呢？ Saya percaya Bapak Ibu karena hatinya sebagai orang tua ya, tidak bisa melupakan Absalom itu adalah anaknya sendiri. 因为这是为父之心，做父亲的心肠，他不可能忘记他是他亲生的儿 Karena 子。 itu sejahat apapun Absalom,
dia tetap menerimanya. Dia memberi kesempatan kepada Absalom 无 untuk 论他怎么 berubah. 样的狠毒，但是他仍然爱他，因为他多次的给他的机会。 Nah saudara sekalian, seperti Daud ya, demikian kita pun harus memperlakukan anak kita demikian. 我们就要效法大卫这个爱子的之心，我们对孩子的爱是没有条件的爱。 Mendidik mereka, menerima mereka tanpa syarat. 我们教养他们，接纳他们是无条件的。 Mungkin kita berkata ya nggak bisa ini, kalau anakku nggak bisa, kalau Daud ya mungkin bisa, tapi aku nggak bisa, anakku begitu jahatnya. 如果大卫他可以这么做，但是我们没有这样的胸襟能够做到这个地步。 Saya yakin kita bisa Bapak Ibu, 我相信 mengasihi 我 anak 们 kita 能够， walaupun mereka sangat-sangat tidak mengasihi kita. 虽然他们很叛逆，他们不爱父母。 Kita mungkin bertanya ya, mengapa firman Tuhan memerintahkan, menegaskan untuk kita menerima, mendidik anak kita tanpa syarat? 为什么神的教导是要我们教导孩子不要有任何的附加条件呢？ Jawabannya sederhana Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan terlebih dahulu mendidik kita tanpa syarat. 这个很清楚的一个答案告诉我们，因为神爱我们，拣选我们，他教导我们从来没有附 Kita 加 tahu 的条件。 bersama di dalam kekristenan, kita mempunyai satu relasi khusus dengan Tuhan. 我们在基督的里面，我们与神有一个特别的关系。 Tuhan di dalam kekristenan itu disebut sebagai Bapa. 因为以色列所有神的选民，我们能够叫我们的神为父。 Nah Tuhan disebut sebagai Bapa bukan karena dia berjenis kelamin laki-laki. Tuhan itu roh, dia tidak punya jenis kelamin. 因为他是灵， Tapi Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Bapa 但是他把自己他作为父亲的身份出现， karena dia ingin kita tahu bahwa dia bukan Allah yang jauh, tapi dia Allah yang memiliki relasi dekat dengan kita 他 umatnya. 要告诉人类说，他与我们距离并不遥远，他是我们父亲， Relasi yang sedekat Bapa dengan anaknya. 甚至这个亲近到一个地步是父与子的关系。 Nah saudara sekalian, di dalam kekristenan Tuhan yang adalah Bapa Sorgawi kita itu tidak pernah menyerah untuk mendidik kita. 所以我们看到说，我们在基督教里面，我们称我们的神可以称为天父。 Bahkan ketika kita jahat sekali kepada dia, ketika kita masih menjadi musuh Tuhan, 当我们还与他为仇为敌的时候， kita membuat Tuhan pusing mungkin dengan segala kelakuan kita. 可能我们的所作所为让我们的神感到很痛心。 Nah, Tuhan justru memberikan anak yang tunggal untuk menerima kita kembali. 但是在那样的情况下，我们的神还把他的独生儿子赐给世人， Nah, sehingga kita bisa memiliki relasi yang baik kembali dengan Tuhan Bapa kita di sorga. 以致让我们跟那个父断绝的关系，因为罪的缘故，再一次的得以那个和好。 Karena 透过 itu 了 Bapak 基督 Ibu sekalian, walaupun mendidik anak itu satu pekerjaan, satu tugas, satu panggilan yang berat ya. 这个教养孩子是一个神所赋给的责任，也是一个呼召， Tapi mari kita tidak menyerah. 让我们能够接受这个使命。 Mari kita mentaati firman Tuhan untuk tetap mengasihi anak kita tanpa syarat, seburuk apapun mereka. 让我们能够听主的话语，没有条件的来接纳，完全的接纳管教他们。 Saya percaya waktu kita berharap bersandar, ya, meminta kekuatan dari Tuhan, Tuhan akan memampukan kita mendidik anak-anak kita. 让我们不依靠自己，单单依靠神从神来的能力来教导他们。 Nah ini yang pertama yang firman Tuhan sampaikan mengenai mendidik anak. 这是第一点，教导我们如何的教养孩子。 Yang kedua Bapak Ibu sekalian, 接下来的 Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 tadi mengajarkan kita juga bahwa mendidik anak adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita. 这个教养孩子也是神透过了这样的一个责任，让他要来塑造我们每一个人。 Saya ajak kita kembali memperhatikan melihat Alkitab kita. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-7. 我们来看第4到第7节。 Nah, saya akan bacakan bagian ini buat kita, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya,
berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. 以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。 Bapak Ibu sekalian, memang secara sepintas kita lihat perintah ini adalah perintah untuk mendidik anak-anak kita. 这个神的命令就是专门做的在我们教养孩子上。 Namun jika kita cermati, rupanya sebelum perintah mendidik anak itu, ada perintah supaya orang tua terlebih dahulu untuk mengasihi Tuhan. 那么在这个之前，神也有教导儿女们如何的来教导。 Jadi mendidik anak adalah satu perintah yang juga terselip ya, perintah supaya orang tua sendiri untuk mengasihi Tuhan. 那么首先就是在教养的孩子的过程中，要这个做家长的要有心，有爱主的心。 Ada seorang penulis menggambarkannya demikian, Bapak Ibu sekalian. 有一个作者他这样的描绘， Dia mengatakan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 itu seperti keadaan gawat darurat di pesawat terbang. 就好像在一个那个 Keadaan gawat darurat di pesawat. 哦，好像在飞机上这个遇到了很紧急的时候。 Nah, pada saat darurat biasanya kan keluar masker-masker oksigen ya. 那么那个时候就有那个抢救的那些氧气的什么东西。 Nah, penggunaan daripada masker tersebut haruslah orang tua terlebih dahulu, baru nanti boleh pasangkan kepada anaknya. 但那个时候呢，那个在遇到危机的时候，那个做家长的就要先带上这个 Jadi prosedur pada waktu kondisi gawat darurat itu nggak boleh masker itu dipasangkan dulu ke bayi atau kepada anaknya, harus ke orang tuanya terlebih dahulu. 要先带上的，乃是做家长的先带上。 Nah, saya percaya prosedur ini bukan berarti jahat ya. Wah, orang tua egois atau orang tua tidak mementingkan anaknya, tapi mementingkan diri sendiri. Bukan 这 demikian. 不是说那个父母他自己很重要，自己先为安全做准备，不是这个意 Nah, 思。 prosedur itu supaya apa? Supaya orang tua sendiri harus mempersiapkan dirinya. Supaya dia tidak kekurangan oksigen, dapat berpikir dengan jernih dan akhirnya dapat bertindak dengan tepat juga. 那么这样的做法是有他的理由，因为那个做家长的他自己先带上，先预备好自己，才能够帮助在这个危机当中的孩子们。 Nah, demikian penulis itu mengatakan pada waktu Tuhan memerintahkan untuk mendidik anak, 当神命令那个他的子民要如何教导孩子的时候， nah Tuhan menyelipkan perintah supaya orang tua terlebih dahulu mendidik dirinya untuk mengasihi Tuhan. 首先做父母的作为年长的，他要自己先要有一个尽心尽意、尽力爱耶和华的这样的一个心智。 Supaya apa? Supaya setelah orang tua itu sendiri mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dia dapat menolong anaknya untuk hidup juga mengasihi Tuhan. 当做长辈的他自己经历了神的同在，与神联合的这样的一个生活的时候，当他们教养孩子的时候，就会把这个经历告诉他们。 Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian ya, secara tidak langsung tanpa kita sadari, waktu kita mendidik anak kita, itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk juga membentuk diri kita serupa dengan Tuhan. 所以在教养孩子的过程当中，虽然是一个责任，其实神透过这样的工作的托付，也是在塑造着这每一个家长。 Nah, sayangnya kita terkadang lupa hal ini ya. 你说我们忘记了， Kita tidak melihat bagian kita dibentuk oleh Tuhan waktu mendidik anak. 我们忘记了我们这样的一个过程，其实神也在我们教导的这个过程当中，神在一 边 Kita 的 cuma 在雕塑着 mendorong 我 anak 们。 kita untuk hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. 我们一边的教导孩子们，你们要爱主，要尽心尽意尽力的。 Tapi kita sendiri tidak mendidik diri kita untuk takut akan Tuhan. 但是如果自己没有敬畏神的心， Nah, misalnya cukup memprihatinkan ya kalau lihat orang tua yang mengantar anaknya ke gereja. 我们看到经常做家长的，就是能够带孩子到教会。 Nah, kadang saya perhatikan ada orang tua antar anaknya ke gereja, suruh ikut kebaktian. 如果是下午有聚会的话，他们就带孩子来。 Tapi orang tuanya sendiri nggak ke gereja, dia pulang atau pergi entah kemana. 但是家长他自己没有参与这个聚会，却把孩子留下了，不知道去了哪里。 Nah, kenapa dia mengantar anaknya ke gereja? 为什么他要把孩子带到教会呢？
Karena dia tahu gereja itu baik, mengajarkan yang baik kepada anaknya, dan dia berharap gereja akhirnya membentuk anaknya itu jadi orang yang baik. 因为他们知道教会是一个很好的地方，到这里他们能够受到各方面的教导，然后这个孩子能够成才成为一个好孩子。 Nah, tapi kadang heran, dia tahu itu baik bisa untuk anaknya, tetapi dia sendiri tidak mau masuk ke dalam gereja. 但是就是很奇怪的是，他知道教会有这么多好处，能够让孩子走在这路上，那么他自己绝不肯进教会。 Dia cuma ngomong, ya kamu saja, kamu jadi baik, ya aku biar jadi aku aja seperti ini. 那么你们在这边接受好的教育，你们能够成为好孩子，我就这样保持我的原样。 Nah, hal ini tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu 这 sekalian. 个其实是不对的行为。 Mendidik anak itu adalah satu perintah daripada Tuhan. 教导孩子是神的一个命令， Tapi jangan lupa, perintah itu juga disertai ya sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk hidup kita. 其实，在这样孩子的这个过程中，神也在这一边要教导他的家长。 Sehingga apa? Waktu kita mendidik anak kita, kita juga sedang membentuk diri kita serupa dengan Tuhan. 当我们教导孩子的时候，我们自己也要自治在当中，让神在塑造孩子的过程当中，做家长的也得以塑造。 Bahkan saya percaya bukan cuma soal rohani, tapi juga soal karakter dan hal-hal keseharian lainnya. Anak kita itu menjadi bagian yang membentuk hidup kita semua. 不单单是属灵生命的得以塑造，在生活的各个方面都有美好的品格得以培养。 Nah, saya pribadi bersyukur Bapak Ibu sekalian karena Tuhan sudah memberikan saya seorang anak walaupun belum lahir ya. 上帝也把孩子赐给了我，虽然还没有出生， Masih dalam kandungan. 还在母腹当中。 Nah, saya pun mengalami ya walaupun baru sedikit proses untuk mendidik anak tersebut. 那么我就开始要了解到教导孩子这一方面。 Misalnya saya ingat berapa kali periksa ke dokter mau cek jenis kelamin ya. Bayi saya itu tengkurap jadi nggak kelihatan. 要来看这个，透过来看这个孩子在母胎里面怎么样。 Nah, dokter bilang, ayo tiap hari suruh anakmu itu untuk telentang gitu ya. Jadi setiap hari di ngomongin papa mamanya. 常常这样子教导，医生有一些他的具体的指示。 Ya saya sama istri, ayo baby balik ya nanti ketemu dokter, kamu telentang ya biar bisa dilihat fotonya. 那你要这样子转过来，让那个医生能够看得见。 Setiap hari sepanjang 1 bulan. 那个刚刚这个成婴孩， Ya nurut ya, akhirnya waktu foto ya sudah balik gitu, nggak lagi tengkurap. 那么就转过来，照着医生所指示的。 Periksa berikutnya lagi. 再接下来的呢？ Sekarang anaknya kepalanya di atas, nggak mau di bawah ya, sungsang kata dokter. 现在的孩子他头还在这个上方。 Dokternya bilang, ayo suruh lagi kepalanya ke bawah. 那么要有做一些运动来帮助他慢慢的转 Setiap 下。 hari dielus ya, ayo baby kepalanya di bawah ya, nanti ketemu dokter kepalanya di bawah ya. 慢慢的在这个部位来摸，就像 Ya tapi 希望他能够慢慢转。 ketemu lagi ya nggak mau ke bawah, dia nggak nurut ya kali ini. 但是到医生检查的结果，他还没有往那个下 Dan 面方向转，他也不一定很听话 Banyak 的。 pengalaman lain Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang pun baby, saya sama istri itu ya mendoakan, membacakan Alkitab walaupun masih di dalam perut ya. 虽然他还在母腹里面，但是已经为他我们也祷告。 Nah dalam perjalanan ya, memiliki anak ini, saya melihat ya Tuhan membentuk ya karakter saya dan istri saya. 我看到了，虽然在这样的一个初初的开始的里面，那么我为孩子所做的，其实主在我的身上也有 Ya 他的 misalnya 工作。 bisa lebih sabar, bisa lebih punya hati untuk melayani ya anak ini. 那么我们自己能够在那个细心的教养这个孩子的这里面的过程当中，自己的心也 Ya 学习 berani 忍 juga 耐 mengorbankan kenyamanan saya untuk anak ini ya. 那么自己也培养出忍耐的这样的一个性格爱心。 Jadi misalnya saya ingat waktu awal-awal hamil, istri saya ini suka ngidam ya. 那刚刚她那个怀孕的时候，有很想吃的什么？ Ngidamnya kadang macam-macam dan pada jam-jam yang tidak tepat menurut saya. 那么她很想吃的东西，那个 Kadang jam 11 malam, Pak mau krepes. Wah cari di mana jam 11 malam ya, 突然 krepes 间 di 晚 mall 上 sudah 她 tutup. 想起了她爱吃的东西，那个我就不一定晚上那个很晚的能够。 Nah kalau bilang besok saja, 如果说明天啦，
tapi baby mau malam ini bagaimana? 那好 Wah 像 ini 那个 kita 小 susah 孩 ya. 子就想要吃这个东西，今天晚 Nah 上就要吃。 yang nggak tahu ini memang babynya yang mau atau mamanya yang nggak ngerti. Tapi ya kita berusaha ya sebagai 那不 papa. 知道到底是母亲想吃还是孩子想吃，但是作 Ya 为父 untungnya 亲的就要 dicari-cari 去禁止了。 krepes itu ada yang jual juga ya kalau di apa terang bulan itu jadi dibikin yang kering bisa jadi 啊 krepes. 如果那么就做那个从那些零食。 Ya hal begitu banyak ya. Wah kita harus merendahkan diri, rela berkorban, jamnya tidur ya kita ngurusin 所以我们应该是 anak, 休息的时间也要腾出来。如果 menemani Ya. waktu nggak enak badan, mual dan lain 所 sebagainya. 有他的一切的不舒服，还有需要照顾的，都要尽心去 Nah 做。 saya melihat ya melalui semua itu Tuhan membentuk ya, membentuk bukan anak itu tapi membentuk saya dan istri. 我看到这所做的一切，不是单单为孩子而做，其实神也在我的身上有工作。 Nah Bapak Ibu saya percaya ya kehadiran anak-anak pun dalam kehidupan Bapak Ibu semua 所有的神所赐给我们的孩子， itu Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan untuk membentuk hidup Bapak Ibu sekalian. 其实他把孩子赐给我们，把责任交给我们，也在一边教导着我们。 Ya, ada bagian-bagian karakter dan lain sebagainya yang Tuhan ingin asah, yang Tuhan ingin semakin baik di dalam diri Bapak Ibu sekalian. 神借着这些我们去面对的一些责任工作，他也在这边不断的来陶造我们，使我们能够成为他所贺愿的。 Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan menyerah mendidik anak kita. 所以我们不要感到困倦， Jangan melihat anak kita sebagai beban, 不要把它当成一个大重担， tapi lihatlah dia sebagai anugerah dan bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk hidup kita 我 juga. 们把看的这是神的恩赐，也是我们的责任。当我们在教养关心他们的时候，神也在这边扶持着我们，帮助。 Nah, biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, boleh kita simpan bersama dalam hati kita. 让神的话能够成为我们心中的力量，把他的教导的方式记在我们的心中。 Saya simpulkan ada dua hal. 我做了2个总结。 Pertama, kasihilah anak kita, didiklah mereka dengan sabar tanpa syarat, seperti apapun ya, 我们也 baik 要 atau buruk 用 hidup 爱心 mereka. 忍耐去爱他们，不加任何的条件。 Yang kedua, pandanglah ya proses pendidik anak itu sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk hidup kita juga. 我们要看见，在我们教导孩子的过程当中，其实神也在塑造着我们。 Amin, mari kita menundukkan kepala kita. 我们低头祷告。 Mari kita mengambil waktu teduh secara pribadi. 我们为我们自己， Mari kita mengingat anak-anak kita 我们来回想我们的孩子们， yang sudah Tuhan percayakan. 神所托付给我们的， Biarlah kita bersyukur untuk kehadiran mereka 让我们感谢神，他把孩子赐给我们。 dan kita mohon supaya Tuhan yang menolong kita untuk dapat menjadi orang tua yang baik. 求神帮助我们能够成为好的家长。 Bukan menuntut apa yang mereka bisa berikan kepada kita, 我们不是向他们要求什么，而是我们愿意奉献自己。 tapi biarlah kita berkorban untuk terus mengasihi mereka, mendidik mereka tanpa syarat. 让我们继续的不断的愿意把自己摆上。 Dan mungkin saat ini kita pun ada yang bergumul dengan anak-anak kita, 可能我们有的当中正在为着孩子感到 mereka 烦 yang 恼， sulit diatur, mereka yang memberontak, 可能他们当中有悖逆的，他们不顺 bahkan 从的， mungkin mereka melakukan kejahatan kepada kita. 可能他们有的态度恶劣，甚至行为伤害了你的心情。 Nah, kita mohon Tuhan yang memberi kita kekuatan, 求神赐给我们力量， memberi kita hikmat bijaksana 给我们属天的智慧与聪明， dalam menghadapi dan menangani anak-anak kita 让我 tersebut. 们能够面对这一些的艰难，靠着主所给的智慧与力量。 Silakan Bapak Ibu secara pribadi berdoa. 我们各自的来到神的面前，向神倾诉。 Ya Tuhan, inilah doa kami.
我的主，感谢你， Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami anugerah untuk menjadi orang tua. 感谢你让我们能够成为父母。 Bahkan mungkin bukan hanya orang tua dari anak-anak kami secara lahiriah Tuhan. 可能他们不单单是我们的孩子， Tapi mungkin Engkau juga memberi kami anak-anak untuk kami didik baik di sekolah maupun dimanapun juga. 而且你把责任交托给我们，让我们来教导他们，无论他们在怎么样的环境当中。 Tuhan kami berdoa Engkau memberi kami anugerah untuk dapat mendidik mereka dengan baik. 你给我们这样格外的恩赐，能够管理好孩子。 Dan biarlah akhirnya melalui kami, anak-anak tersebut boleh takut akan Tuhan. 让着借着我们从你来的教导，教导孩子们，让他们从小敬畏你， Mereka boleh berhasil dalam kehidupan ini. 让他们的生命能够有成功的一面。 Bahkan mereka dapat mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. 更重要的是，让他们能够接受你为他们的生命的救主。 Dan kami berdoa menyerahkan Tuhan, mungkin dari antara kami ada yang bergumul dengan anak-anak kami. 我们也把所有的家长，可能他们为着孩子而烦恼的，仰望于你， Berikan kami juga hikmat dan juga kesabaran 给他们智慧，给他们忍耐， untuk mengasihi anak-anak ini ya Tuhan. 全心全意的爱孩子。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告是奉靠主